Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kita bertemu lagi pada siri yang ketiga untuk hari ini dalam pembacaan hadis Sunan Tirmizi, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab beliau yang lebih terkenal dengan panggilan nama Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga ruangan Facebook. Ahlan kepada semua. Kita telah tiba pada tajuk yang baru, pada bab yang baru, di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang kelebihan membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Riwayat 2898, wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri an abihi an Abil Jauza an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ini menerangkan kisah tentang ada seorang sahabat yang dia telah memasang kemah di sebuah tanah perkuburan yang dia tidak tahu di situ adalah kubur. Dan ketika mana pada waktu yang tertentu dia mendengar ada suara membaca surah Al-Mulk. Lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi menyebut bahawa orang tersebut mengamalkan surah Al-Mulk dan itu menjadi penyebab penyelamat daripada siksa kubur. Maka berkata Abdullah bin Abbas, daraba ba'du ashabin Nabi, sebahagian para sahabat Nabi telah memasang khiba'ahu, kemahnya, ala qabrin, di sisi tanah perkuburan. Wa huwa la yasib, dalam keadaan sahabat ini tidak tahu di situ terdapatnya kubur. Mereka tak tahu ada kubur di situ. Fa idza qabru insan, maka di situ ada sebuah kubur, seorang manusia yang membaca surah Al-Mulk sehingga selesai. Dengar daripada salah satu kubur di situ ada suara membaca surah Al-Mulk. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, darabtu khibai, aku telah mendirikan kemah di sisi satu tanah perkuburan dalam keadaan aku tidak mengetahui di situ terdapatnya kubur. Fa idza fihi insan, maka tiba-tiba pada kubur tersebut terdengar suara seorang manusia yang membaca surah Al-Mulk sehingga habis. Maka sabda Nabi SAW, hiyal mani'ah, surah Al-Mulk adalah penghalang. Hiyal munjiah, surah Al-Mulk adalah penyelamat. Tunjihi, yang menyelamatkan pembacanya, min azabil qabri, daripada siksa kubur. Sebab itu daripada ini kita belajar kelebihan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menyelamatkan pembacanya daripada siksa kubur. Maka kita digalakkan untuk membaca, terutamanya pada waktu malam sebelum daripada tidur. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dalam hadis ini umum, yang mana Nabi SAW menyebut bahawa ianya adalah penyelamat daripada siksa kubur. Dan Nabi SAW tidak sebut dibaca bila. Dalam hadis ini tidak disebut untuk dibaca bila. Namun dalam hadis yang lain menyebut Nabi akan membacanya sebelum daripada tidur. Riwayat 2899. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Jushami an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya ada satu surah daripada Al-Quran,
thalathuna ayah, mempunyai 30 ayat. Syafaat, surah ini akan memberi syafaat lirajulin, untuk seseorang yang membacanya, hatta ghufiralah, sehinggalah orang itu diampunkan. Maka kelebihan yang pertama surah Al-Mulk, menjadi penyelamat daripada siksa kubur. Kelebihan yang kedua surah Al-Mulk, surah ini akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan. Sabda Nabi, surah tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat yang ke-2900. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Huraim bin Mis'ar qala hadatsana Fudail bin Iyad an Laisin an Abi Zubair an Jabir. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu, Nabi SAW tidak tidur sehingga baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil, dan juga Alif Lam Mim Tanzil maksudnya surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Maka Nabi tidak tidur sebelum daripada Nabi membaca terlebih dahulu surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Maka kata sebahagian para ulama, tidak kisah dibaca pada waktu bila, asalkan sebelum daripada tidur. Sebab itu sebahagian masjid dan surau mula menggalakkan membaca selepas fardu isyak. Maka tidak ada masalah. Sebab Nabi SAW yang penting telah baca sebelum daripada tidur. Dan ada juga sebahagian mempunyai pandangan hanya kena baca sebelum daripada tidur. Maka terpulang kepada pandangan masing-masing. Yang penting baca. Yang penting perlu dibaca sebelum daripada tidur, penyelamat daripada siksaan kubur. Kata Imam Tirmizi, hadis ini telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Lais bin Abi Sulaim, riwayat yang lebih kurang sama. Dan telah meriwayatkan hadis ini Mughirah bin Muslim daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Warawa Zuhairun, dan telah meriwayatkan Zuhair lalu berkata, aku telah bertanya kepada Abu Zubair, adakah engkau telah mendengar sendiri daripada Jabir yang menyebutkan hadis ini? Maka Abu Zubair berkata, innama akhbaranihi, sesungguhnya telah menyampaikan kepadaku hadis ini Safwan, ataupun anak kepada Safwan. Wa ka'anna Zuhairan, seolah-olah perawi yang bernama Zuhair mengingkari bahawa hadis ini sanadnya daripada Abu Zubair daripada Jabir. Sebab Abu Zubair tidak mendengar terus daripada Abu Zubair tidak mendengar terus daripada Jabir radhiyallahu anhu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad dan qala hadatsana Abu al-Ahwas an Laisin an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Riwayat 2901. Wa bi ilaihi qala hadatsana Huraim bin Mis'ar qala hadatsana Fudail an Laisin an Taus an qala tafdulan ala kulli surah, bahawa surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk melebihi, mengungguli berbanding surah-surah lain daripada Al-Quran dengan 70 kebaikan. Maka ada riwayat menyebut kelebihan surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk berbanding kebanyakan surah yang lain dengan 70 kebaikan, dengan 70 pahala. Maka ini adalah kelebihan surah Al-Mulk yang kita digalakkan baca, dan terutamanya Nabi baca sebelum daripada baginda tidur. Kelebihan yang seterusnya berkenaan tentang surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah kelebihan dia? Maka ada riwayat menyebut ianya adalah seperti separuh daripada Al-Quran. Ada juga riwayat mengatakan ianya 1/3 Al-Quran. Jom kita baca riwayat tersebut. 2902. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Musa al-Jurashi al-Basri qala hadatsana Hasan bin Salim bin Salih al-Ajli qala hadatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca surah Idza zulzilat udilat, maka surah tersebut menyamai untuk orang tersebut binisfil Quran, dengan separuh Al-Quran. Ini riwayat separuh Al-Quran. Kejap lagi ada riwayat 1/3 Al-Quran. Apakah maksud surah Az-Zalzalah menyamai 1/2, setengah, menyamai 1/3 Al-Quran? Maka ulama bahaskan panjang lebar. Kita boleh lihat kepada Sinhara
pada baris yang keenam. Pada baris yang keenam sinhara. Yahtamilu an yuqala al-maqsudul a'zam bidzati minal Qur'an bayanul mabda' wal ma'ad. Maka kata para ulama, maksud daripada surah Az-Zalzalah adalah setengah Al-Quran. Barang siapa yang membaca surah Az-Zalzalah menyamai setengah Al-Quran, kata para ulama, perlu difahami Al-Quran banyak menceritakan tentang permulaan manusia, penciptaan manusia dan juga kebangkitan manusia. Sebab kebangkitan manusia ditolak oleh kebanyakan orang. Kematian semua orang percaya, dihidupkan semula banyak yang tolak. Terutamanya pada zaman Nabi, orang-orang musyrikin Mekah, mereka tolak kebangkitan semula. Lalu Al-Quran banyak menceritakan tentang penciptaan manusia, kehidupan manusia, dan yang keduanya menceritakan tentang kebangkitan semula manusia. Wa idza zulzilat, dan dalam sinhara baris yang keenam, dan surah Al-Zalzalah khusus pada waktu itu menceritakan tentang kebangkitan semula secara khusus. Fayu'adilu nisfah, maka daripada sudut ini ianya menyamai separuh Al-Quran. Kerana kebanyakan Al-Quran menyebut tentang penciptaan manusia dan kebangkitan manusia. Dan Al-Quran surah Az-Zalzalah khusus menyebut tentang kebangkitan semula, sebab itulah Nabi panggil ianya adalah separuh Al-Quran. Itu maksud yang pertama. Wa ma jaa annaha rubu'ul Quran, dan ada hadis menyebut surah Al-Zalzalah menyamai 1/4 Al-Quran, kerana daripada sebahagian sudut Al-Quran pada waktu itu merangkumi 4 tajuk besar. 4 tajuk besar. Daripada sudut manusia, penciptaan dan kebangkitan semula. Daripada sudut yang lain, Al-Quran ada menceritakan tentang 4 tajuk besar. Apakah tajuk tersebut? Tauhid, kenabian, hukum ahkam kehidupan manusia, dan juga kebangkitan. Maka bila Nabi sebut surah Az-Zalzalah menyamai 1/4 Al-Quran, daripada sudut surah Al-Zalzalah fokus tentang kebangkitan manusia, dan ada lagi 3 tajuk yang ada pada baki Al-Quran, iaitu keesaan Allah, tauhid, kenabian, dan juga berkenaan tentang kehidupan manusia. Maka itu maksud daripada 1/4 Al-Quran. Begitulah juga kalaulah maksudnya adalah 1/3 daripada sudut 3 tajuk yang ada dalam Al-Quran. Maka inilah pandangan yang para ulama sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar. Okey, kemudian qawata pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Tibi. Maka ada juga berkata bahawa maksud daripada 1/3, 1/4, separuh Al-Quran untuk surah Az-Zalzalah. Kata Imam Tibi, ada juga menterjemahkan sebagai sudut pahala. Membaca surah Az-Zalzalah menyamai 1/3, 1/4, separuh Al-Quran. Namun pada waktu itu Imam Tibi menafikan pandangan tersebut. Ianya berbeza daripada surah Al-Ikhlas yang memang disebut pahalanya adalah 1/3 Al-Quran. Maka kebanyakan para ulama mengambil maksud surah Al-Zalzalah memberi maksud dalam hadis separuh, 1/3 dan 1/4 adalah daripada sudut pembahagian makna keseluruhan Al-Quran, bukanlah daripada sudut pahala. Ini adalah pandangan yang dinukilkan oleh Imam Tibi. Kemudian sabda Nabi SAW, "Wa man qara'a, barang siapa membaca kuliah ayyuhal kafirun, udilat, ianya menyamai 1/4 Al-Quran." Kenapa 1/4? Kalaulah diberikan Al-Quran itu mempunyai 4 tajuk besar, tauhid, kenabian, kehidupan, dan juga hari kebangkitan, maka tauhid
terhimpun banyak di dalam surah Al-Kafirun yang menafikan perbuatan mensyirikkan Allah. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, udilat, menyamai untuknya 1/3 Al-Quran. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Al-Syaikh Al-Hasan bin Salm, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat yang ke-2903 berkenaan tentang Nabi nak menunjukkan nilai setiap surah yang ada dalam Al-Quran. Ada seorang sahabat yang dia kata dia tidak ada sebarang harta untuk kahwin. Maka Nabi tanya, kau hafal tak surah ni? Hafal tak surah ni? Maka dia menjawab hafal. Maka Nabi menyebut surah-surah ini menyamai sebahagian besar daripada Al-Quran. Maka sebenarnya manusia yang hafal surah-surah ini, sebenarnya dia pada waktu itu dah diberikan nikmat yang besar daripada Al-Quran oleh Allah. Riwayat 2903, wa bi ilai qala hadatsana Uqbah bin Muqram al-Ammi al-Basri qala hadatsani Ibnu Abi Fudayk qala akhbarani Salamah bin Wardan an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bertanya kepada seorang lelaki daripada kalangan sahabat baginda. Nabi bertanya, hal tazawwajta ya fulan? Adakah engkau telah bernikah wahai fulan? Maka sahabat ini menjawab, tidak demi Allah wahai utusan Allah. La wallahi ya Rasulullah, wala indi, dan aku tidak mempunyai sesuatu yang aku boleh berkahwin. Aku tak ada harta, tak ada apa-apa. Maka Nabi bersabda, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu menghafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad? Maka sahabat ini menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Nabi bertanya lagi, bukankah bersama dengan kamu surah Idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sahabat ini menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Sabda Nabi, itu menyamai rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Nabi bersabda lagi, alaisa ma'aka? Bukankah bersama dengan kamu Qul ya ayyuhal kafirun? Sahabat ini menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Nabi bersabda, Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Nabi bertanya lagi, bukankah bersama dengan kamu surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha? Sahabat ini menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, Idza zulzilatil ardu zilzalaha menyamai 1/4 Al-Quran. Maka sabda Nabi, tazawwaj, bernikahlah kamu, kerana kamu mempunyai banyak nikmat daripada Al-Quran. Maka sebenarnya Al-Quran adalah nikmat yang besar. Sebab itu nanti kita akan baca beberapa muka surat selepas ini bagaimana Nabi SAW tak suka orang yang ada Al-Quran masih meminta-minta kepada manusia. Sebab Allah dah bagi dia nikmat yang besar daripada Al-Quran. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas dan juga surah Idza zulzilat, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Riwayat 2904. Riwayat ni lebih kurang sama, kita dah baca tadi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Yaman bin al-Mughirah al-Anazi qala hadatsana Atha an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi SAW bersabda, surah Idza zulzilah ataupun surah Az-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, dan Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran, dan surah Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Kita dah baca hadis ini sebentar tadi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Yaman bin Mughirah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Berkenaan tentang surah Al-Ikhlas. Maka surah Al-Ikhlas pahalanya memang menyamai 1/3 Al-Quran. Kerana dengan jelas Nabi sebut dalam hadis dan riwayat. Dan banyak lagi kelebihan surah Al-Ikhlas. Jom kita lihat. Riwayat 2905. Wa bi ilayhi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Zaidah an Mansur an Hilal bin Yasaf an Rabi bin Khusaim an Amr bin Maimun an Abdul Rahman bin Abi Layla an imraati Abi Ayyub.
daripada isteri Abu Ayyub Al-Ansari, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu, adakah merasa lemah salah seorang daripada kamu untuk dia membaca pada satu malam sulusul Quran, 1/3 Quran? Adakah ada di antara kamu yang merasa tak mampu nak baca setiap malam 1/3 Quran? Maka sabda Nabi, man qara'a, barang siapa membaca kul huwallahu ahad, ataupun Nabi menyebut barang siapa membaca Allahul wahidus samad, bermaksud surah Al-Ikhlas, faqad qara'a, maka sesungguhnya dia telah membaca 1/3 Quran. Maka surah Al-Ikhlas kelebihan dia jelas. Satu surah Al-Ikhlas menyamai pahala 1/3 Quran. Maka surah Al-Ikhlas kelebihan dia jelas. Pahala dia menyamai 1/3 Quran. Maka Nabi sebut, adakah kamu merasa lemah nak baca 1/3 Quran? Bacalah surah Al-Ikhlas setiap malam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Darda, Abu Sa'id, Qatadah bin Nu'man, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini lebih baik daripada periwayatan Sa'idah. Wa taba'ahu, dan riwayatnya disokong oleh riwayat Israel Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan sungguh Syu'bah telah meriwayatkan, dan lebih daripada seorang daripada para ulama fiqh telah meriwayatkan hadis ini daripada Mansur wa tarabu fih, dan terdapat ittirab, percanggahan dalam riwayat mereka. Riwayat yang seterusnya 2906 menceritakan orang yang membaca surah Al-Ikhlas dengan kerap, maka wajiblah untuknya syurga. Riwayat 2906, wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman an Malik bin Anas an Ubaidillah bin Abdurrahman an ibn Hunain maula li Zaid bin Al-Khattab atau maula Zaid bin Al-Khattab an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'a rajulan, maka Nabi telah mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka Nabi SAW bersabda, wajabat, telah wajiblah untuknya. Maka kata Abu Hurairah, aku telah berkata, apakah yang telah wajib wahai Rasulullah? Sabda Nabi, Al-Jannah. Al-Jannah, maka seseorang yang pada waktu itu membaca surah Al-Ikhlas dengan kerap, maka wajiblah untuknya syurga. Ini adalah antara kelebihan yang lain surah Al-Ikhlas. Selain daripada surah Al-Ikhlas, pahalanya menyamai 1/3 Quran. Riwayat 2907. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Marzuq al-Basri qala hadatsana Hatim bin Maimun Abu Sahal an Sabit al-Bunani an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man qara'a kulla yawmin mi'atai marrah, barang siapa membaca setiap hari sebanyak 200 kali surah Al-Ikhlas, muhya, akan dipadamkan, dihapuskan daripadanya dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali jika dia ada berhutang, maka hutang itu dia perlu selesaikan. Maka seseorang yang membaca dengan istiqamah surah Al-Ikhlas 200 kali setiap hari menjadi penyebab pengampunan dosa. Sabda Nabi SAW. Ini adalah kelebihannya yang ketiga. Kelebihan yang seterusnya daripada surah Al-Ikhlas 2908, dan dengan sanad yang sama daripada Nabi SAW baginda bersabda, man arada ayyanam, barang siapa yang nak tidur, ala firasyih, di atas tempat pembaringan dia, fanama, lalu dia tidur di atas bahagian lambung kanan dia. Sunnah bila tidur di atas lambung kanan. Lalu dia membaca sebelum tidur, Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Bukan mudah. Dah baring pada waktu tu nak baca 100 kali Qul huwallahu ahad. Namun apakah kelebihan dia sabda Nabi? Maka pada hari kiamat Allah akan berfirman, ya abdi, wahai hambaku, masuklah kamu pada sisi kanan kamu akan syurga. Maka apakah maksud sisi kanan? Iaitu bermaksud ashabul yamin, golongan-golongan kanan daripada kalangan ahli syurga. Maka daripada sini menunjukkan kelebihan surah Al-Ikhlas yang keempat, barang siapa membaca 100 kali sewaktu dah baring sebelum tidur, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga.
Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Thabit daripada Anas radhiyallahu anhu, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Thabit radhiyallahu rahimahullahu taala. Riwayat 2909. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Yazid bin Kaisan qala hadatsani Abu Hazim an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ushudu, berkumpullah kamu." Nabi suruh para sahabat kumpul. "Fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Quran." Aku nak baca kepada kamu 1/3 Quran. Nabi suruh para sahabat kumpul. Maka fahasyada man hasyada, telah berkumpullah siapa yang sempat berkumpul daripada kalangan para sahabat. Kemudian Nabi SAW telah keluar daripada bilik baginda dan membaca surah Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi masuk semula ke dalam bilik baginda, rumah baginda. Maka sebahagian sahabat berkata kepada yang lain, Nabi SAW telah bersabda tadi, sesungguhnya aku nak membaca kepada kamu 1/3 Al-Quran. Inni la'ara hadha khabara. Maka sesungguhnya kami menganggap ini adalah pengkhabaran yang dibawakan daripada langit. Maksudnya surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Mula-mula sahabat terkejut. Sebab sahabat ingat Nabi nak baca 1/3 Al-Quran. Tapi Nabi sekadar membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW keluar sekali lagi daripada rumah. Bila tengok pada sahabat kehayranan, Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah berkata yang aku akan membaca kepada kamu 1/3 Al-Quran. Ala, ketahuilah, wa innaha, sesungguhnya surah Al-Ikhlas, ta'dilu, menyamai pahala dengan 1/3 Al-Quran. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Daripada sanad ini, perawi yang bernama Abu Hazim Al-Ashja'i, namanya adalah Salman rahimahullahu ta'ala. Riwayat 2910, masih lagi yang sama, surah Al-Ikhlas menyamai pahala 1/3 Quran. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala hadatsana Khalid bin Mukhalad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsani Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad," surah Al-Ikhlas, ta'dilu, menyamai sulusal Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Apakah maksud menyamai? Ada yang menyebut daripada sudut daripada sudut makna. Ada yang menyebut menyamai daripada sudut pahala. Riwayat yang ke-2911. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, maka Anas bin Malik menceritakan ada seorang sahabat Nabi, dalam riwayat yang lain menyebut sahabat itu namanya Muaz bin Jabal. Maka ada seorang sahabat Nabi, dia kalau jadi imam, dia mesti baca setiap rakaat Qul huwallahu ahad. Dan dia akan sambung dengan surah yang lain. Tapi dia mesti baca setiap rakaat waktu jadi imam Qul huwallahu ahad. Maka para sahabat yang lain ceritakan kepada Nabi, maka Nabi panggil dia dan dia terangkan kerana dia menyukai surah Al-Ikhlas. Maka sabda Nabi bahawa surah ini akan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka ada sahabat yang kalau jadi imam dia suka baca surah Al-Ikhlas. Kita kalau jadi imam, kadang-kadang memang kita suka juga surah Al-Ikhlas. Sebab kadang-kadang itu je surah yang kita ingat. Yang pada waktu itu kita ingat pada masa itu. Maka kata Anas bin Malik, kana rajulun minal ansar, ada seorang sahabat daripada kalangan Ansar, ya ummuhum fi Masjid Quba, menjadi imam untuk para sahabat yang lain di Masjid Quba. Fakana, maka adalah sahabat ini setiap kali memulakan bacaan surah, yaqra'u lahum fi salati yaqra'u biha iftataha bi qul huwallahu ahad. Maka setiap kali nak mula bacaan surah selepas Al-Fatihah, dia akan baca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hatta yafragha minha, bila dia dah habis surah Al-Ikhlas, thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, barulah dia baca surah yang lain. Tapi setiap rakaat dia akan baca surah Al-Ikhlas dahulu. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah, dan itulah keadaan dia pada setiap rakaat solat. Fakallamahu ashabuhu, maka para sahabat yang lain bercakap dengan imam ini, dan pada waktu itu berkata, innaka taqra'u bihadhihi surah, sesungguhnya kamu sentiasa membaca surah Al-Ikhlas, thumma la tara,
kemudian kamu beranggapan bahawa tidak mencukupi untuk kamu dengan surah Al-Ikhlas sahaja sehingga kamu baca surah yang lain bersama surah Al-Ikhlas. Fa imma, maka sama ada kamu baca hanya surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Ikhlas, ataupun kamu tinggalkan surah Al-Ikhlas dan bacalah surah yang lain. Jangan pada waktu itu digabungkan antara surah Al-Ikhlas dan surah yang lain. Maka imam ini menjawab, ma ana bitarikiha, aku tak akan buat begitu. In ahbabtum, jika kamu nak, maka aku menjadi imam untuk kamu dan beginilah cara aku. Wa in karihtum, jika kamu tak nak, maka tak mengapa aku tidak menjadi imam dan pada waktu itu orang lain menjadi imam. Namun para sahabat yang lain tak nak. Wa kanu yarawnahu afdalahum, kerana mereka melihat sahabat ini yang paling afdal daripada kalangan mereka. Wa karihu, dan mereka tak nak orang lain menjadi imam. Tapi mereka pada waktu itu keliru. Kenapa setiap rakaat baca qul huwallahu ahad? Maka para sahabat telah datang kepada Nabi SAW menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi SAW panggil imam ini dan bertanya, wahai fulan, apakah yang menghalang kamu daripada membaca surah-surah yang lain? Membaca surah-surah yang lain selain daripada Al-Ikhlas. Dan apakah yang menjadi penyebab kepada kamu yang mana kamu hanya membaca surah ini sahaja? Nabi tanya dulu, pada setiap rakaat kamu baca surah Al-Ikhlas sahaja? Maka sahabat ini menjawab, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku menyukai surah Al-Ikhlas. Bila Nabi dengar, Nabi pun menjawab, inna hubbaha, sesungguhnya kecintaan orang ini terhadap surah Al-Ikhlas telah menjadikan beliau dimasukkan ke dalam syurga. Maka kelebihan surah Al-Ikhlas, orang yang baca dengan kerap akan dimasukkan ke dalam syurga. Riwayat 2916. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sudut ini, daripada periwayatan Ubaidullah bin Umar daripada Thabit Al-Bunani. 2912. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Mubarak bin Fadalah daripada Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki telah berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka sabda Nabi, inna hubbaka, sesungguhnya kecintaan kamu terhadap surah Al-Ikhlas menjadi penyebab kamu dimasukkan ke dalam syurga. Ini kelebihan surah Al-Ikhlas. Bab yang ke-12 berkenaan tentang kelebihan surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang mana surah Al-Falaq dan An-Nas kelebihan dia, ianya adalah surah-surah yang menjadi pelindungan untuk kita. Maka sebab itu Nabi suruh baca sebelum tidur. Nabi SAW suruh baca setiap kali selesai solat fardu, baca Al-Falaq dan An-Nas. Riwayat 2913. Wabihi ilaihi 13. Wabihi ilaihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Ismail bin Abi Khalid qala akhbarani Qais bin Abi Hazim an Uqbah bin Amir Al-Juhani. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, qad anzalallahu alayya, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak pernah dilihat seumpamanya. Apakah surah yang Allah tak pernah turunkan sebelum ini? Tidak ada persamaan dengan mana-mana kitab yang terdahulu. Sabda Nabi, Qul a'udzu birabbin nas, sampai ke akhir, dan Qul a'udzu birabbil falaq sehingga ke akhir surah. Maka ini adalah surah yang sangat-sangat menarik yang perlu untuk kita baca. Kita boleh lihat kepada sinhara pada baris yang pertama. Kata para ulama, apakah maksud Nabi tidak ada surah yang seumpamanya? Kata para ulama, ta'wizan lil qari, daripada sudut surah yang boleh menjadi pelindung untuk pembacanya. Walidzalika, oleh sebab itu, kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min ainil jani wa ainil insan. Nabi SAW sebelum turun surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi kerap berdoa meminta perlindungan daripada kejahatan pandangan manusia dan juga kejahatan jin. Daripada kejahatan jin dan pandangan manusia. Namun pada baris yang kedua sinhara, falamma nazalat, apabila telah diturunkan surah Al-Falaq dan An-Nas, maka pada waktu itu Nabi dah tak beramal dah dengan doa-doa yang lain. Nabi hanya mengamalkan Al-Falaq dan An-Nas. Dan ketika mana Nabi disihir,
maka Nabi kerap membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini adalah kelebihan surah Al-Falaq dan An-Nas. Riwayat 2914. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Ali bin Rabah an Uqbah bin Amir, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah memerintahkan daku an aqra'a untuk membaca bil muawwizatain surah Al-Falaq dan An-Nas setiap kali selesai solat. Dalam hadis yang lain, Nabi suruh baca sebelum daripada tidur dan menjadi amalan Nabi untuk baca sebelum tidur. Maka ada dua waktu yang penting untuk kita baca daripada sekian banyak waktu. Bacalah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dan bacalah Al-Falaq dan An-Nas setiap kali selesai solat. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Bab yang terakhir untuk sesi ini, bab yang ke-13, berkenaan tentang kelebihan pembaca Al-Quran. Maka sebab itu janganlah kita sekadar membaca Al-Quran pada Ramadan, tapi bacalah Al-Quran sentiasa. Riwayat 2915. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah wa Hisham an Qatadah an Zurarah bin Abi Auf, Zurarah bin Auf an Sa'd bin Hisham an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Quran, seseorang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bih, dalam keadaan dia mahir membaca Al-Quran. Pada waktu itu bacaan dia bagus, dia tidak tersangkut, tidak tergagap, bagus bacaan Al-Quran dia. Maka sabda Nabi, kelebihan orang yang baca Al-Quran dengan bagus, ma'as safarah, akan kelak bersama dengan para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah lagi taat. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan kerap, kedudukannya adalah bersama dengan kedudukan para malaikat. Namun bagaimana kalau seseorang itu baca Al-Quran dengan tergagap-gagap? Adakah dia tak sepatutnya membaca Quran? Maka sabda Nabi, dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan, kau berkata Hisham, dalam keadaan syadidun alaih, Quran itu sebenarnya berat untuk dia. Kalau kita nampak orang yang tak boleh baca Al-Quran, dia kalau nak baca Al-Quran kadang-kala sampai menangis. Sebab berat untuk dia membaca Al-Quran. Bukan kerana Al-Quran itu membebankan, tidak. Tapi kerana dia tak boleh baca Quran. Wa huwa alaihi syak, ataupun pada waktu itu Al-Quran itu sukar baginya. Maka sabda Nabi, orang yang baca Al-Quran dalam keadaan Al-Quran itu sukar untuk dia baca, kerana tak fasih, tak lancar, tergagap-gagap, lahu ajran, dia akan mendapat 2 pahala. Cuma di sini para ulama tegaskan pada baris yang kedua daripada bawah sinhara. Maksudnya kenapa orang ini dapat 2 pahala? 1 pahala Al-Quran dan 1 pahala kerana dia sanggup bersusah payah. Namun bukanlah hadis ini pada waktu itu menunjukkan yang orang yang baca Al-Quran tak lancar lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran dengan bagus, dengan lancar, dengan fasih. Bukan menunjukkan begitu. Sekadar nak menunjukkan kesungguhan orang yang baca Al-Quran walaupun tergagap, Allah menghargai kesusahan dia dan Allah akan berikan kepadanya 2 pahala. Sebab itu sahabat-sahabat, jangan hanya kerana kita tergagap-gagap, kita tak nak baca Quran. Kita tak lancar, kita tak nak baca Al-Quran. Hadis ini menjadi dalil Allah memberikan 2 pahala walaupun seseorang itu baca Al-Quran dengan tidak lancar. Riwayat 2916, riwayat yang terakhir. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Hasan bin Sulaiman an Katsir bin Zadan an Asim bin Damrah an Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca Al-Quran, fastazharah. Apakah maksud fastazharah? Lihat sinhara baris yang terakhir, ay balagha fi hifzih. Dia menjaga, menghafal sebaik-baiknya Al-Quran yang pada waktu itu dia telah baca. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu dia menghalalkan segala kandungan halal yang ada dalam Al-Quran, mengharamkan perkara yang telah diharamkan oleh Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Wa syafa'ahu, dan Allah akan menerima syafaat dia. Wa syafa'ah baris bawah dia, qabila syafa'atah, dan Allah akan menerima syafaatnya pada 10 orang ahli keluarganya yang semua itu telah diwajibkan ke neraka. Orang yang pada waktu itu menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, dia akan diberi peluang untuk memberi syafaat
kepada 10 orang ahli keluarga dia yang telah ditentukan untuk masuk neraka. Ini adalah kelebihan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, walaysa lahu isnadun, dan dia tidaklah mempunyai sebarang sanad yang sahih. Hafs bin Sulaiman adalah dikenali juga dengan gelaran Abu Ammar Al-Bazzar, seorang yang berasal daripada Kufah, dan beliau didhaifkan di dalam periwayatan hadis di sebahagian para ulama. Kita akan sambung berkenaan tentang kelebihan Al-Quran yang lain pada jam 11.15 insya-Allah. Kita akan sambung pada jam 11.15 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.